Menarik 10. Baru-baru ini, bersempena dengan ulang tahun ke-10 siri animasi Bobo Boy, satu kejutan telah dihadiahkan kepada para peminat dengan mengeluarkan tayangan khas, iaitu episod 1 versi extended. Episod tersebut membuatkan para peminat teruja dan tidak senang duduk memandangkan terdapat kemunculan ayah Bobo Boy, Amato. Sebelum ini, Amato tidak pernah muncul dalam mana-mana siri Bobo Boy. Namun, muncul secara fizikal buat julung kalinya di kredit akhir Bobo Boy movie kedua. Baba yang memperlihatkan Bobo Boy terpaksa berpisah dengan bapanya untuk tinggal bersama datuknya Tok Aba di Pulau Rintis disebabkan bapanya terpaksa pergi untuk menguruskan sesuatu tugasan, nyata meruntun jiwa para peminat. Sebelum memulakan kerja, setiap anggota polis pastinya sudah sedia maklum dengan hakikat bahawa tanggungjawab petugas Barisan Harapan perlu diiringi banyak pengorbanan. Setelah 6 bulan berjauhan daripada keluarga kerana menjalani sesi latihan di sebuah institut latihan polis, Pulapol, pemuda ini akhirnya dapat bertentang mata dengan kedua-dua orang tuanya. Walau bagaimanapun, peluang tersebut cuma sebentar sahaja memandangkan dia bakal dihantar ke Bintulu, Sarawak untuk memulakan tugasnya. Menerusi sebuah perkongsian video di TikTok, seorang ayah pening apabila memikirkan mereka sekeluarga tidak dapat masuk ke rumah setelah menyedari bahawa kunci rumah tertinggal di dalam. Akhirnya, si ayah bertindak membuka tingkap kaca dari luar sebelum menyeludup masuk anak kecilnya. Kedua-dua ibu bapa bercakap secara baik sebelum meminta anak kecil itu membuka pintu dari dalam rumah. Si kecil itu pada mulanya kelihatan agak ketakutan, tetapi akhirnya faham akan arahan yang diberikan sebelum tersenyum apabila pintu tersebut berjaya dibuka. Seorang penternak ular di Georgia mencuri perhatian ramai apabila dia menjual seekor ular sawa unik dengan harga mencecah kira-kira RM24,000. Apa yang menjadi keunikan reptila tersebut di sebalik harganya yang tinggi adalah ia mempunyai corak bola berbentuk seakan emoji smiley di badannya. Penternak tersebut menamakan ular sawa itu sebagai a lavender albino piebald ball python atau lebih ringkasnya ular sawa bola dreamsicle yang merujuk kepada kombinasi bulatan kuning keemasan pada tubuhnya yang berwarna putih. Seorang suri rumah, Suraya Tahir, berkongsi perasaan sedihnya di laman Facebook setelah menyedari kehilangan barang kemas miliknya yang bernilai RM4,000. Rupa-rupanya, si anak bongsu mengaku tidak sengaja terbuang beg yang berisi seutas gelang emas. Oleh kerana rasa bersalah menyelubungi diri, anaknya itu menawarkan sejumlah wang untuk menggantikan semula aksesori tersebut. Namun, selepas 2 minggu, siapa sangka Suraya akhirnya berjaya menemukan semula perhiasan berkenaan sewaktu mengemas stor di rumahnya. Seorang suami di kota Mojokerto, Jawa, Indonesia, terpaksa keluar meninggalkan jenazah isterinya sendirian di rumah kerana mahu meminjam duit untuk membayar kos pengebumian. Isterinya menderita penyakit beguk sejak sekian lama dan difahamkan hanya terdapat sakit di rumah mereka. Dikatakan, isterinya sudah meninggal dunia sejak Isnin yang lalu. Namun, jenazahnya masih berada di dalam bilik dalam keadaan sudah dimandikan dan dikapankan. Si suami keluar untuk mencari lokasi tanah perkuburan pada pukul 2 petang dan hanya kembali pada 9 pagi berikutnya. Pasukan penguatkuasa dari Lembaga Taman Negara Singapura mendenda seorang lelaki yang didapati menjual ikan laga dan memelihara sejenis reptilia eksotik di unit pangsapurinya di Ang Mo Kio. Portal berita Channel News Asia melaporkan, berdasarkan maklumat orang ramai, lelaki tersebut didapati menjalankan urus niaga menjual beta atau ikan laga menerusi aplikasi Telegram. Serbuan di rumah lelaki berkenaan menjumpai 10 ekor ikan laga dan 2 ekor cicak bearded dragon iaitu spesies cicak pogona yang disimpan secara haram di kediaman flat itu. Di Singapura, kesalahan menyimpan hidupan liar boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 6 bulan, denda $10,000 Singapura atau kedua-duanya sekali. IQ Air, sebuah agensi dari Switzerland yang mengukur tahap kualiti udara, mengesahkan New Delhi berada di kedudukan teratas dalam senarai bandar paling tercemar di dunia untuk 3 tahun berturut-turut pada tahun 2020.
Penilaian itu berdasarkan ukuran partikel udara PM2.5 yang mengancam sistem pernafasan manusia. Menurut laporan Reuters, laporan kualiti udara pada tahun 2020 IQAir menunjukkan India memiliki 35 daripada 50 bandar yang paling tercemar. Pada 2020, bacaan purata kepadatan tahunan PM2.5 di New Delhi dalam 1 meter kubik adalah 84.1, iaitu lebih dari 2 kali ganda paras yang direkodkan di Beijing yang mencatatkan purata 37.5. Beijing berada pada kedudukan ke-14 bandar paling tercemar di dunia. Pihak berkuasa Thailand merampas 6 ekor kucing jenis pedigree dalam serbuan ke atas sindiket dadah. Selain itu, kucing-kucing tersebut dipercayai turut digunakan sindiket tersebut dalam kegiatan penggubahan wang haram. Antara kucing yang dirampas termasuk 5 ekor kucing jenis Scottish Fold dan seekor kucing jenis Bengal. Rampasan dibuat di sebuah rumah di daerah Rayong yang dimiliki seorang wanita dipercayai digunakan sindiket dadah. Menurut polis, wanita berkenaan antara 3 individu yang dikehendaki sejak Januari lalu, namun dia berjaya lolos sebelum diberkas. Berita berkenaan seorang anggota ibu pejabat polis daerah Primop, Abrib Asep, yang hilang dalam tragedi tsunami Aceh 17 tahun yang lalu menjadi heboh. Ini kerana beliau ditemui di sebuah rumah sakit jiwa di Aceh dengan keadaan fizikal yang masih sempurna. Seorang ahli keluarganya telah mengesahkan bahawa beliau merupakan salah seorang anggota polis yang pernah bertugas di Aceh pada tahun 2004. Aibtu Nazori mendedahkan bahawa dia juga baru mengetahui perkara berkenaan setelah foto Asep dihantar oleh ahli keluarganya menerusi aplikasi WhatsApp. Menarik 10.